Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifataka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian fardu ain kita pada petang ini. Minta maaf banyak, ada sedikit technical problem yang telah berlaku, jadi dengan itu ada sedikit masalah, tetapi syukur pada Allah Ta'ala yang telah mudahkan segala-galanya. Jadi saya minta maaf kalau ada kelewatan yang tak disengajakan. Ya para jemaah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kembali kita dalam pengajian kitab fardu ain kita, di mana dalam pelajaran kita yang lepas kita telah pun membicarakan tentang mengenai menangis. Ya, kita telah mengatakan kalau sekiranya mayat ia meninggal, ya, kalau keluarga kita meninggal, kita menangis tu ada cara-cara menangis yang dibolehkan. Menangis yang dibolehkan iaitu seperti air mata kita mengalir dengan tanpa kita mengeluarkan suara yang terjerit-jerit. Itu diharuskan. Dan demikian juga kalau sekiranya kita menangis tu menangis dengan keadaan yang suaranya macam perlahan, itu dibolehkan juga, tidak adalah larangan. Tetapi yang dilarang ialah kalau kita menjerit, meraung, dan kemudian kita mengatakan siapa lagi nak tolong aku, matilah aku, macam ini tak boleh hiduplah aku, ya. Maka itu semua merupakan perkara yang diharamkan. Itu dinamakan niyahah dalam bahasa Arab, dan tetapi di dalam bahasa kita dinamakan dia meraung, menangis yang meraung. Itu hukumnya haram. Ya para jemaah sekalian, jadi kalau sekiranya seorang itu menangis kerana kematian seseorang yang dikasihi, ibu ayahnya atau anaknya atau suami atau isterinya, itu perkara lumrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis sewaktu mengkebumikan mayatnya bernama Ibrahim. Ibrahim adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir yang bongsu daripada ibu yang bernama Maryah Qibtiyah, Maryah daripada perempuan Mesir. Ya, jadi dengan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat anak dengan nama Ibrahim. Menamakan dia nama Ibrahim itu kerana mengenangkan kepada datuk moyang Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi apabila Nabi menangis mengalir air mata, ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, engkau menangis juga?" Nabi kata itu adalah rahmah. Rahmah itu mana ada sifat kasih sayang. Semua orang ada sifat kasih sayang yang dicampak oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada perkara tersebut berlaku, itulah tidak dilarang. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambung kembali kita di dalam kitab iaitu Fiqhul Ibadat, ya, kitab ini yang telah ditulis oleh Al-Habib Al-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus, ya, dan beliau juga mengambilnya daripada pengajian dengan gurunya Habib Zain bin Semit. Kedua-dua mereka masih hidup lagi. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat, disembuhkan penyakit mereka dan kabulkan semua hajat-hajat mereka, lindungi mereka pada segala perkara yang tak diingini, dan supaya mereka juga mendapatkan rahmat Allah dan dilimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita semua. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hadiahkan kedua mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemudian kita menyambung kembali dalam pelajaran kita dalam kitab yang tersebut ini. Adapun berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi wa bikum fid dharain, amin. Adapun bertakziah setelah dimakamkan sang mayat itu, maka itu lebih afdal. Tapi kalau sekiranya terdapat keuzuran, selepas dimakamkan pun dibolehkan. Jadi mengenai takziah, bilakah masa yang paling baik kita beri takziah kepada keluarga si mati? Jawapannya sebelum dikebumikan mayat tersebut.
Jadi kalau kebetulanlah kita berada di tempat mayat ya, kita jumpa keluarga si mati itu, kita ucapkan takziah, semoga Allah azamallahu ujurakum, semoga Allah membesarkan pahala kamu dan mengampunkan mayatnya kamu, dan juga menjadikan tempat kembalinya syurga ya. 3 perkara, iaitu semoga Allah besarkan pahala kamu pada keluarganya yang sabar, dan yang keduanya semoga Allah ampunkan kepada si mati itu, dan semoga Allah jadikan tempat kembalinya ialah syurga. Itulah dia tuan-tuan, 3 doa tu diucapkan kepada keluarga si mati dalam kita mengatakan takziah. Jadi bila kita kata saya ucapkan takziah kepada awak ya, jadi apa makna takziah tu? Takziah tu ialah untuk nak meredakan dia kesabaran, berikan dia kesabaran, ketenangan atas musibah yang tertimpa pada diri dia, dan kemudian kita pun mendoakanlah untuk si mati dan juga untuk si keluarga si mati tersebut. Jadi yang afdalnya sebelum dikebumikan, tapi kalau sekiranya kita tak sempat menziarahi keluarga si mati itu sebelum dikebumikan mayatnya, ya, kebiasaan kita pun sibuk, jadi kita datang mungkin lepas mayat dah dikebumikan, boleh kita diberikan masa tempoh untuk memberi takziah pada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari. Dalam tempoh 3 hari inilah kita memberikan takziah kepada keluarga si mati. Ya. Jadi kalau lebih pada 3 hari, hukumnya makruh kerana itu merupakan menghidupkan lagi suasana kesedihan pada keluarga si mati. Jadi boleh juga kita memberikan takziah selepas daripada dikebumikan mayat. Dan jika sang mayat termasuk golongan orang alim, maka disunatkan bagi seluruh hadirin untuk mencium dahi mayat tersebut. Jadi kalau sekiranya mayat itu orang alim, orang yang baik, ya, yang soleh, di mana jadi orang-orang yang menghadiri atau yang ada dalam majlis mengkafankan mayat itu dan melihat mayat itu, sunnatlah dia mencium dahi orang alim itu. Jadi di sini yang mencium dahi orang alim itu bukanlah hanya keluarganya, iaitu seluruh mereka yang mengikuti atau yang hadir dalam majlis kita katakan mengkafankan mayat tersebut. Termasuklah orang-orang luar juga. Cuma sudah tentulah dalam perkara ini kita nak mencium dahi seseorang itu, kita hanya orang yang lelaki kalau mencium dahi orang lelaki, kalau perempuan mencium dahi orang perempuan ya. Jadi kalau sekiranya dia bukan mahram, umpama dia bukan anak isteri keluarga si mati itu, dia seorang perempuan nak mencium dahi ni, ulama besar ni kita nak cium dahi dia, tak boleh. Apa yang haram masa hidup, maka kekal haramnya setelah mati. Jadi kalau kita haram ya bersentuh kulit lelaki dan perempuan dalam masa hidup kerana perempuan itu bukan mahram, ya, jadi batal wuduk. Jadi kalau haram masa hidup, maka haram setelah mati. Maknanya setelah mati pun kita nak cium dahi ustaz tu ke ulama ke, kita orang perempuan, dia seorang ulama, kita nak cium dahi, tak boleh ya. Tetapi kalau sekiranya kita orang luar, tetapi kita lelaki, kita nak cium dahi seorang alim tu, kerana dia orang alim, itu memang sunat ya. Kita mencium dahi ni orang alim ni memang sunat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila datangnya Siti Fatimah radhiyallahu anha ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Fatimah mencium pipi kanan Nabi, mencium pipi kiri Nabi dan mencium dahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah perkara yang sunat ya. Itu harus dilakukan. Bahkan dalam masa hidup ni lah kita lakukan juga. Kalau kita seorang anak, kita mencium dahi pada ibu, ayah kita tu sunat ya. Bukan hanya tunggu setahun sekali saja. Bahkan apabila kita ada pertemuan maupun seminggu sekali ataupun dalam 2-3 hari sekali, kita pun menciumlah dahinya. Maka itu adalah sunat ya, bahawa baik sekali. Tapi kalau sekiranya orang dah meninggal, kalau orang tu orang biasa, maka yang mencium dahi ni ialah keluarga yang terdekat ya. Isteri, suami, anak, mak, adik-beradik cium pada dahi si mati itu, iaitu orang yang terdekat, iaitu family-nya ataupun mahramnya. Dan kalau sekiranya isteri nak mencium dahi suami atau suami nak mencium mayat isterinya, apakah boleh ustaz? Dia dalam masa hidup dia tak haram, jadi tak haram lah walaupun setelah mati kerana dia suami isteri. Apakah dia batal pula wuduk si mati itu? Jawapannya tidak. Mayat apabila dia sudah diwudukkan, dia tidak batal kerana disentuh oleh orang-orang yang batal wuduk pada masa hidup. Kenapa? Kerana mayat itu sudah tak ada lagi hukum pada dia. Dia tak ada hukum. Jadi yang dihukumkan tu ialah pada si hidup. Kalau yang hidup tu batal lah dia wuduknya, tapi pada si mati ni tak batal.
Ya, jadi di sini kita kena faham, orang yang dah mati tidak ada hukum atasnya. Yang jadi hukum ialah atas si hidup. Umpamanya jugalah kalau sekira kita mayat lelaki, perempuan dan luar bukan mahram kita mencium dahi si mayat lelaki. Mayatnya lelaki yang dia wuduk dia tak batal. Tetapi si perempuan yang ajnabiyah, yang perempuan yang luar tu mencium dahi si mayat ini, dialah kalau ada wuduk, dia yang batal. Macam tu juga sang isteri. Sang isteri tu mencium dahi yang suami dia yang sudah jadi mayat. Sang isteri tu kalau ada wuduk, sang isteri itulah batal wuduknya. Tapi sang mayat tak batal wuduk. Habis bolehlah ustaz kalau itu isteri tu cium dahi sang suami yang sudah meninggal. Boleh sangat. Kenapa? Kerana menunjukkan rasa kasih sayang dan perpisahan sebelum terakhir sekali untuk dia dikebumikan. Jadi haruslah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi begitulah dalam masalah mencium dahi. Jadi mencium dahi ni kalau sekiranya orang alim, kita murid-murid ataupun kita mengenali dia seorang alim, kita pun salam dia, kita jumpa di masa hidup dia, kita salam dia, kita cium dahi dia, itu memang baik sekali ya. Kenapa pula cium dahi ustaz? Jawapannya kerana dahi itulah tempat yang paling sekali dekat dengan Allah waktu kita dalam solat. Sebab Nabi SAW mengatakan, inna aqrabu ahadukum indallahi fi sujudikum fa'akthiru minad du'a. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seseorang kamu tersangat dekat kepada Allah pada masa kamu sujud, perbanyakkan doa dalam masa sujud. Jadi maknanya dalam masa sujud tu kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita punya tubuh badan kita yang cantik, yang hebat semua, dia direpresentkan, dia diwakili oleh dahi. Kerana dahi ni tempatnya dipandang oleh manusia. Jadi apabila dahi ni dia tempatnya paling mulia, Allah jadikan dia tempat paling rendah sekali dalam masa kita sujud pada Allah. Kenapa? Nak merendahkan diri, aku fakir, aku miskin, aku tak ada apa, aku hamba Allah. Dialah Tuhan yang maha kaya, maha berkuasa atas segala-galanya. Jadi itulah sebab kenapa dicurahkan dahi. Dan dahi itu tempat sujud. Jadi sujud itu satu ibadat yang mulia di sisi Allah. Kita mengambil keberkahannya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini kita mencium dahi ibu, mencium dahi ayah dalam masa hidup adalah sangat-sangat dianjurkan kepada anak-anak yang masih lagi ada ibu ayahnya. Kalau jumpa ibu ayahnya, selain daripada cium tangan, selain daripada cium pipi kanan, cium pipi kiri, ciumlah dahinya. Itu satu penghormatan dan satu keberkahan. Dan kita juga seorang murid-murid, di mana kita bertemu dengan guru kita. Kita murid lelaki, berjumpa pada guru kita lelaki. Atau kita murid seorang perempuan, jumpa pada guru kita seorang perempuan. Selain pada cium tangan dia, cium pipi kanan dan kirinya, dan cium pada dahi. Itu pun sunat juga ya, mendapatkan keberkahannya. Jadi kalau sekiranya dia sudah jadi mayat pun macam tu juga. Keluarganya mencium dahi kepada si mati itu memang dibolehkan. Dan orang luarnya itu kalau sekiranya si murid yang perempuan mencium dahi ustazah dia yang perempuan, boleh. Dan begitu juga murid yang lelaki, bukan keluarga tapi murid saja, dia nak mencium dahinya kepada si guru dia yang lelaki, itu boleh, bahkan disunatkan ya. Tetapi jika sang mayat bukan termasuk golongan orang alim, maka yang disunatkan mencium dahi mayat hanyalah kerabat dan teman sang mayat. Ya, itu sebagai tanda kasih sayang. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Abu Bakar pun datang dan mencium dahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sahabat Nabi Uthman bin Maz'un radhiyallahu an, bila wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dahinya. Jadi baginda Nabi, seorang Nabi cium dahi kepada seorang sahabat kerana sayang. Jadi itu diharuskan ya. Jadi kalau sekira orang alim kita cium, dan kalau sekira bukan orang alim, cukuplah hanya kerabat dan juga orang yang terdekat. Sahabat-sahabat yang dekat rapat dengan si mayat ini ya, dia sahabat aku masa hidup, dia pun cium sebagai tanda saat terakhir kita ucapkan selamat berpisah, selamat jalan. Apa kita ustaz, kita nak baca kepada dahi dia, kita tak baca apa-apa, cuma kita jumpa salam dia, maaf zahir batin, semoga Allah selamatkan perjalanan kau sehingga dibangkitkan bersama-sama arwah yang solehin. Kita berbicara kepada dia, dia pun mengaminkan, cuma kita tak dengar saja ya. Sebab mayat ini dia masih lagi hidup, cuma dia tidak hidup jasmaniah tapi hidup rohaniah ya. Rohani dia hidup, rohani tak mati tuan-tuan ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah dia sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dahi Uthman bin Maz'un tatkala dia meninggal dunia, dan baginda pun menangis. Menangis tu yang kita sebutkan tadilah, mengalir air mata ya. Itu harus, tak ada salahnya.
Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau wafat dan mencium dahi Nabi, ya. Iaitu Sayyidina Abu Bakar cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat pun mencium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula di antara yang kita lakukan untuk orang si mati itu ialah menghadiahkan pahala amalan ibadat yang telah dilakukan, baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunat untuk si mayat. Hukumnya adalah boleh dan pahala amalan tersebut akan sampai kepada si mayat, ya. Jadi mengikut kepada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, keempat imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka semua bersetuju bahawa mayat itu, kalau seseorang daripada saudara Islam kita sudah meninggal dunia, kita yang masih hidup, kita menghadiahkan pahala kepada mereka, maupun daripada pahala solat-solat sunat atau solat wajib, atau daripada puasa-puasa sunat atau puasa wajib, atau sedekah-sedekah sunat atau sedekah yang zakat yang wajib, kita hadiahkan pada si mati. Jawapannya harus, hukumnya harus, semua anda boleh. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Jadi hukumnya boleh. Jadi ustaz sampai ke pahala tu, insya-Allah sampai. Jadi dalam kita punya pegangan Ahlus Sunnah Jamaah, boleh sampai pahala itu kepada si mati. Dalam masalah sampai pahala kepada si mati yang dihadiahkan oleh orang-orang yang hidup ini, telah banyak ada riwayat-riwayatnya, ya, dalam pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak riwayat-riwayat hadis dan juga daripada ayat Quran, ya. Walaupun kemungkinan ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan tak sampai, melainkan hanya daripada 3 amalan saja. Jadi mereka yang mengatakan tak sampai, kita kata pahala melainkan daripada tiga cawangan saja atau 3 cabangan saja, iaitulah dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam itu, terputuslah amalannya melainkan daripada 3 perkara. 3 perkara itu, pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang berterusan. Maksud sedekah berterusan tu, kita bangunkan madrasah ke, masjid ke, rumah anak yatim ke. Jadi selagi rumah itu atau masjid itu masih kekal, masih ada orang datang semayang, orang datang belajar agama, maka kita yang dah mati ni pahala terus mengalir. Itu namanya sedekah jariah, sedekahnya terus mengalir. Dan yang keduanya ialah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Jadi kalau kita sekarang ni kita mengajar, orang pun beramal dengan ilmu tu, kita dah mati kerana orang beramal dengan ilmu kita ajar, pahala terus mengalir masuk ke dalam kubur kita. Ataupun kita pula mengajarkan lagi pada orang lain, dan sampai lagi beberapa orang, lagi ratusan orang, semua tu mengalir masuk ke dalam kubur kita, ke orang alim yang pertama itu, tanpa kurang pahala orang yang beramal itu. Itu kelebihannya ilmu yang dimanfaatkan. Hatta kita ibu ayah pun, kita ajarkan anak kita baca Quran, baca muqaddam, ya, dan kemudian ajar mereka sembahyang. Jadi pahala tu balik pada mak ayah. Mak ayah dah meninggal, oleh kerana anak ni anak soleh, dapat sembahyang kerana ikutkan ayah dan ibu yang ajar. Pahala tu dapat pada ayah dan ibu, dan anak tu yang pahala pun tak kurang. Anak tu pula ada pula anak lagi, itu cucu kepada bapaknya. Maka dia ajarkan cucu dia pun beramal, dapat pahala kepada bapak, dapat pahala pada datuknya. Subhanallah. Itu pun ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiganya, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan untuk dia. Jadi di sini apabila kita kata anak yang soleh, apakah hanya doa anak saja yang sampai? Apakah doa orang lain tak sampai? Alim-alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahkan orang yang lain pun selain daripada anaknya, apa jua doanya dan apa jua amalan yang mereka hadiahkan kepada si mati itu sampai. Kerana mereka mempunyai dalil yang banyak, ya. Kita mengetahui bahawa hadis itu yang kita baru sebut tu hanya membicarakan tentang tiga amalan yang berkekal, yang dapat terus, ya, mengalir pahalanya kepada si mati setelah matinya seseorang itu. Tetapi di dalam membicarakan perkara itu, alim-alim ulama kita telah mendatangkan banyak daripada hadis-hadis dan juga daripada ayat-ayat Quran. Antaranya ayat Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang artinya, ya, dan mereka yang datang selepas daripada generasi yang pertama. Mereka yang datang tu mana? Anak cucu ni generasi yang kemudian.
datang setelah daripada yang pertama yang awal-awal, maka mereka yang datang ni pula mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi siapa saudara-saudara kau? Semua orang Islam. Saudara-saudara kita termasuklah yang ada talian darah, termasuklah juga yang tak ada talian darah tapi mereka adalah seagama. Jadi semua orang beriman tu sebagaimana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman tu bersaudara. Jadi semua saudara-saudara kita yang Islam yang sudah meninggal hatta sampai kepada zaman Nabi Adam AS, kita diajar Allah doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, ya Allah ampunkanlah kami dan ampunkanlah mereka yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi sampai pahala. Kalaulah doa itu tak sampai sebagaimana yang dikatakan oleh setengah-setengah orang yang berfahaman yang bukan daripada pegangan Ahlus Sunnah Jemaah, tak sampai. Yang sampai 3 perkara ni saja yang Nabi sebut. Maka jawapan kita, kenapa Allah Ta'ala nak mengajar kita doa untuk orang-orang beriman yang telah terdahulu? Dan demikian juga seorang daripada sahabat Nabi SAW waktu mengerjakan haji, beliau pun bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik an Syubramah. Jadi Nabi terdengar, Nabi pun tanya, siapa Syubramah? Jadi dia mengatakan, akhun li, iaitu dia adalah saudara bagiku ataupun teman bagiku. Jadi bukanlah anak kepada si mati, tapi dia adalah teman atau saudara. Jadi Nabi SAW tanya kepada dia, kau sudah tunaikan haji? Dia kata belum. Jadi Nabi kata, kau tunaikan haji untuk diri kau dahulu, kemudian baru untuk Syubramah. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita, orang yang bukan anak si mati boleh membuatkan haji untuk orang yang lain. Macam sekarang kita lah juga ya, kita mengupah orang buat haji untuk mak kita, ayah kita, adik-beradik kita yang dah meninggal dunia. Boleh ya, kita upah orang. Itu dinamakan dia badal haji ataupun upahan haji. Jadi itu diharuskan kerana sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Tapi cuma syaratnya orang yang nak buat haji untuk orang lain, mesti dia sendiri sudah pun mengerjakan haji yang wajib atas diri dia dahulu. Kemudian baru boleh dibuatkan haji untuk orang lain. Jadi di sini menunjukkan kepada kita amalan bukan daripada anaknya yang dihadiahkan untuk kepada si mati sampai dan telah disetujui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ditunjuk ajarkan oleh Allah Taala dalam membacakan doa untuk yang umat yang beriman yang terlebih dahulu. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam membicarakan tentang pahala dihadiahkan kepada semati itu. Banyaklah riwayat-riwayat yang menceritakan tentang amalan yang kita hadiahkan itu sampai kepada semati. Di antaranya iaitu orang yang meninggal apabila dia dihadiahkan pahala oleh si hidup, maka malaikat akan datang kepada dia dengan membawa satu dulang yang penuh dengan cahaya. Dan dia akan mengatakan, telah hadiahkan kepada engkau saudara engkau ini. Jadi dengan hadiah dia itu, maka kuburnya pun diluaskan dan dicahayakan kuburnya. Dan dia pun berkatalah, si mayat itu pun berkata, yajzi anni ahli khaira jaza. Semoga Allah membalaskan bagi pihak aku, bagi orang yang hadiah itu sebaik-baik balasan. Jadi itu diharuskan. Jadi orang yang mati itu mendapat dia punya faedah dia. Orang yang hidup menghadiahkan. Dan demikian jugalah ya, apabila ada seorang alim, orang yang soleh, di mana beliau ini dia bermalam di tepi perkuburan. Kemudian dia pun nampaklah ya, nampak orang-orang yang dalam kubur tu bangun. Ya, dia ni orang soleh, Allah bukakan kasyaf. Dia nampak orang kubur tu bangun dan ada orang kutip. Ya, kemudian ada satu orang tu dia duduk bersandar saja. Kemudian orang alim ni bertanya kepada orang yang duduk bersandar ni, siapa ni orang-orang yang kutip-kutip? Ini semua ahli kubur yang di mana dia cari-cari pahala kalau ada orang-orang yang hadiah pahala. Habis kenapa awak tak pergi cari-cari pahala? Saya tak perlu kerana saya ada anak yang sekarang dia ada meniaga dekat satu kedai di satu pasar dan dia ni tiap-tiap hari baca Quran untuk hadiah pada saya. Jadi orang alim ni bila dia tersedar daripada tidur yang dia mimpi tu, dia pun besok pagi dia pergilah ke pasar yang disebutkan oleh orang yang dia jumpa tu. Dan kemudian carilah lelaki anak dia tu dah jumpa.
anak dia adalah seorang peniaga. Peniaga dia sedang berjual beli, tapi mulut dia komat komit. Kemudian dia pun tanya kepada orang yang bercakap ni, komat komit ni, awak baca apa ni? Saya baca Quran. Untuk siapa? Untuk ayah saya dah mati. Masya Allah, beruntunglah ayah kau, kerana aku semalam dapat berjumpa dengan ayah kau, yang di mana dia mengatakan dia tidak perlu mencarikan pahala kerana anak dia tu membacakan dan hadiahkan dia pahala. Masya Allah, untung bertuah tuan-tuan ya. Dan begitulah pula, maknanya pada beberapa masa kemudian, orang alim ni sekali lagi dia pergilah ke kuburan yang sama, tempat perkuburan, dan kemudian dia terlena. Dalam masa terlena tu, Allah bukakan bagi dia, nampaklah orang ahli kubur tu sedang kutip-kutip, termasuk juga orang tua yang hari tu yang dia nampak duduk relax saja. Orang tua ni pun dah mula kutip-kutip. Kemudian dia pun approach lah kepada orang tua yang kutip-kutip itu. Pakcik, kenapa kutip-kutip lagi? Jawapannya, dah tak ada lagi hadiah bacaan Quran daripada anakku. Jadi orang alim ni pun tersedar. Besok dia pun pergi ke tempat anak dia yang hari tu yang dia jumpa. Kemudian dia pun cari, kemudian dah jumpa kedainya, kemudian dah diberitahu anaknya tu sudah mati. Oh, innalillah. Jadi dah mati, jadi tak ada siapa lagi nak hadiahkan pahala. Jadi itulah dia tuan-tuan, untung bertuah kalau kita ada anak cucu yang boleh hadiahkan pahala untuk kita walaupun kita dah mati ya. Jadi bila kita berdoa ni, jangan hanya doa untuk mak ayah, doakan sekali untuk datuk nenek kita. Mak ayah kita doakan tu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita doakan untuk dia, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi aku waktu kecil. Itu kita doakan untuk mereka. Kalaulah sekiranya untuk datuk nenek kita, kalau kita baca Rabbighfirli wali walidayya, dayya tu untuk mak bapakku. Tapi kalau kita nak untuk datuk nenek kita, kita baca Rabbighfirli wali walidiyya. Dal tu baris bawah. Dal tu baris bawah. Kalau dal baris atas, dayya untuk dua orang mak bapak kita. Kalau wali dia untuk sekalian datuk nenek kita. Dapatlah pahala datuk nenek. Untung datuk nenek tu ada anak cucu yang doakan dia. Jadi kita ajarkan pada anak kita. Apa ustaz macam mana? Kalau kita baca Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan dua orang tuaku. Kalau kita nak bacakan untuk mak bapak datuk nenek kita, Rabbighfirli wali walidiyya, dia baris bawah, dal tu baris bawah. Ya, kalau kita nak baca untuk ramai, Rabbighfirlana wali walidayna, dayna untuk mak bapak kami. Ya, kalau kita nak baca untuk ramai untuk datuk nenek kita, Rabbighfirlana wali walidina, dan untuk datuk nenek moyang kami. Macam itulah dia tuan-tuan ya. Cuma bezanya baris atas dengan baris bawah. Baris atas daya untuk kedua orang tua kita saja, dan kalau dia atau dina untuk seluruh datuk nenek kita. Tu baguslah kita doakan ya. Dan begitulah juga telah datang riwayat mengenai orang-orang mukmin, arwah orang mukmin tu datang di setiap langit dunia. Mereka menunggukan di depan pintu rumah-rumah mereka kalau adalah sekiranya doa pahala-pahala yang nak dihadiahkan kepada mereka. Jadi arwah-arwah datuk nenek kita ni pun mereka datang juga ziarah ke rumah-rumah kita. Nak tunggukan kalau ada hadiah-hadiah daripada anak cucunya kepada mereka yang telah meninggal dunia ya. Banyaklah kalau saya nak ceritakan kisah-kisah orang-orang yang dah meninggal itu dapatkan kelebihannya daripada orang yang si mati ya. Jadi sebab itulah sini tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita jangan lokeklah untuk nak hadiahkan kepada si mati. Maupun kita hadiahkan dengan pahala bacaan yang paling ringkas, Qul Huwallahu Ahad, baca Fatihah. Kalau rajin lagi kita baca Yasin. Itu semua nanti kita akan sebutkan lagi dalam pelajaran kita insya-Allah pada esok hari. Ya tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah ya. Pengajian kita hari ini nampaknya setengah jam saja, tak dapat saya panjangkan kerana masa pun dah lewat. Tadi ada sedikit masalah teknikal, jadi saya minta maaf banyak-banyak. Dengan itu mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan yang mengikuti pengajian ini walaupun dah terlewat pun mudah-mudahan dapat manfaatnya insya-Allah. Dan dengan itu kita sampailah kepada bab untuk nak membicarakan apakah dia amalan-amalan yang baik untuk kita hadiahkan pada si mati.
Jadi kita dah sebutkan hadiah semati itu pahala yang ada sampai. Tapi apa dia amalan yang nak kita sampaikan, yang kita nak bacakan, nak kita amalkan. InsyaAllah akan kita bicarakan pada pengajian kita esok hari. Kalau Allah panjangkan umur, sihat walafiat, dapat kita bertemu lagi pada esok hari insyaAllah pada waktu yang sama. Mereka yang ada kelapangan pada malam ini jam 7.45 malam, ada pengajian kitab Sirah Salikin di Masjid Maidin di Singapura, iaitu membicarakan tentang masalah peringkat-peringkat riak. Itu bagus sekali ya untuk kita bersihkan hati kita dari riak. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan lagi, iaitu pada jam 9 malam di Masjid Kasim, ya, Masjid Kasim insyaAllah di Singapura, iaitu lepas isyak akan ada pengajian kitab Fathur Rabbani, iaitu Kurnia Rabbani, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Sampai situ saja tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita temu lagi insyaAllah. Dengan itu saya mohon maaf apa-apa kekurangan dan kesilapan daripada pihak kami. Dengan itu sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.